Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita mulakan majlis kita dan pengajian kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik dan murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, Ustaz harapkan semua dalam keadaan sihat walafiat, tidak ada sakit dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan sambung pelajaran kita yang pertama tentang peperangan Khaybar. Kita belajar dah buku surat 1 hingga 4, bagaimana bila berlakunya, dekat mana dan sebagainya, sehinggalah Ustaz suruh untuk melukis peta muka surat 4. Jadi kita masuk buku surat 5, pecahan-pecahan berkaitan tentang kubu-kubu di Khaybar. Dan murid-murid dapat lihat di papan putih ini bahawasanya kubu di Khaybar ini mempunyai 3 kubu yang besar. 3 kubu yang besar yang bernama An-Nitah, Al-Kathibah dan Ash-Shakku. Ini dia 3 kubu besar. Dan setiap kubu ni ada pecahan kubu-kubu lain lagi, kubu-kubu kecil. Kalau siapa pandai main game tentang peperangan dan sebagainya, dia akan jumpa kubu-kubu ni lah. Kita tengok dalam permainan game sebagainya, ada kaitan tentang nak pecah masuk kubu macam mana sebagainya. Jadi yang pertama sekali ialah namanya ialah An-Na'imu. Yang kedua Al-Sya'bu, yang seterusnya Al-Sa'bu dan Al-Qillah. Yang kedua Al-Kathibah, yang bermaksud tentang Al-Kathibah ini, yang mana kita lihat namanya ialah Ubay dan yang kedua ialah Bari'un, kubu Bari'un. Yang ketiga Al-Syakku ni dipecah kepada 3, iaitu Al-Qamus, yang kedua Al-Watih dan As-Sulalimah. Jadi ini di antara pecahan dan lukisan yang boleh kita tengok, kubu yang besar dipecahkan menjadi 3, 2, 3. Kita lukiskan. Kalau tengok dalam buku teks sahaja memang peninglah. Jadi perlunya kita lukis untuk memudahkan kita dan memahami memudahkan kita semua untuk membayangkan keadaan kubu itu macam mana. Kalau kita tengok dalam ni saja, baca saja memang ngantuklah, tapi kita kena lukis keadaan yang sebetulnya. Dan kita tengok dekat peta tu, ini di antara pelan yang telah dibuat oleh Nabi Muhammad untuk menyerang Khaybar. Baik, seterusnya ialah kita melihat kubu-kubu yang banyak itu tadi berada di puncak bukit. Kubu-kubu tadi berada di puncak bukit. Kemudian kita melihat kesemua kubu-kubu itu berada di atas puncak bukit. Tentera Islam berkhemah di bahagian timur kubu. Jadi murid-murid boleh tengok di dalam peta muka surat 4 di mana kedudukan umat Islam, tentera Islam berada di belah timur kubu. Seterusnya ialah kenapa baginda Rasulullah berkhemah di timur kubu, kerana jauh daripada panahan tentera memanah pihak Yahudi Khaybar. Seterusnya ialah Rasulullah Nabi Muhammad mengarahkan umat Islam, tentera Islam untuk menebang pokok kurma, kerana ingin menakutkan dan memaksa musuh menyerah diri dan menyerah. Ini di antara strategi dalam peperangan, bagi menakut-nakutkan. Ada yang serangan hendak di pelbagai pelusuk, di pelbagai tempat, nak menunjukkan ramai. Kemudian cara Nabi lagi ialah menebang pokok-pokok
untuk menunjukkan nak menakutkan tentera kafir. Seterusnya ialah tentera Islam, dan bagi dia melihat tentera Yahudi ingin meneruskan degil, tak nak menyerah kalah, mereka ingin meneruskan peperangan. Bagi dia mengarahkan untuk berhenti menebang pokok kurma. Baik, seterusnya ialah kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib memimpin tentera Islam dengan melancarkan serangan sehingga berjaya mengalahkan penduduk Khaybar. Jumlah tentera Islam yang syahid ialah 15 orang, tentera Yahudi Khaybar mati 93 orang. Dan kita melihat akibat kekalahan tersebut, penduduk Khaybar akibat kekalahan yang diterima oleh penduduk Khaybar, Rasulullah telah mengambil tindakan untuk mengusir semua orang-orang Yahudi di Khaybar. Pihak Yahudi telah merayu kepada Rasulullah supaya mereka tidak dibunuh dan dibenarkan tinggal di Khaybar dengan mengusahakan ladang-ladang kurma, dan baginda bersetuju dengan mengenakan beberapa syarat kepada mereka. Pada hakikatnya Rasulullah telah memerintahkan dan juga memerintahkan supaya orang-orang Yahudi Khaybar keluar daripada Khaybar. Tetapi disebabkan sifat ihsan Nabi, akhlak Nabi, dan juga cara Nabi nak berdakwah dengan orang Yahudi ini, Nabi mendengar rayuan-rayuan daripada orang-orang Yahudi Khaybar. Dan Nabi Muhammad SAW ini telah mengenakan syarat. Jadi syarat tersebut kita akan sambung pengajian kita, pelajaran kita akan datang minggu depan insya-Allah. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dapat mengingati dan juga memahami perjuangan baginda Rasulullah SAW. Jadi sebelum akhir kalam, Ustaz mengharapkan kamu semua dapat jaga SOP, jaga penjarakan, jaga solat kamu, jaga tingkah laku. Waktu inilah untuk kamu bersama-sama dengan mak ayah untuk menunjukkan akhlak yang baik. Jadi didiklah diri kita semua supaya menjadi anak-anak yang saleh dan salih insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tanggung atas kafarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.